Hai, saya Margaret Shermi Anak Gombang dari PES UUM Pusat Sibu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Cermi Anak Impin, Embah Anak Lanting dan Mary Anak Langit. Tajuk pembentangan ahli kumpulan kami adalah teori pengurusan klasik Henry Fayol. Henry Fayol adalah dianggap sebagai bapa kepada teori pengurusan moden. Beliau dilahirkan pada 29 Julai 1841 di Constantinople, Istanbul yang berasal dari Borges, iaitu kuasa yang memudahkan beliau mendapat pendidikan yang berkualiti. Fayol telah berjaya menjadi seorang juruterus masa berumur 19 tahun. Merupakan seorang ahli geologi sebelum bekerja sebagai juruterus pelombongan pada tahun 1860 di syarikat pelombongan Coventry for Campbell Company, iaitu syarikat yang dimiliki Perancis pada masa itu. Teori pengurusan klasik oleh Henry Fayol telah diperkenalkan sekitar tahun 1910. Melihat kepada nama teori tersebut, ia menunjukkan teori ini adalah teori terawal yang diperkenalkan oleh ilmuwan pada masa itu. Terdapat 5 konsep yang menjadi tonggak utama dalam organisasi, iaitu merancang, menyusun, mengarah, menyelaras dan mengawal organisasi. Konsep pertama yang diutarakan ialah merancang. Setiap organisasi hendaklah memilih objektif dan matlamat bagi menentukan hala tuju dan masa depan bagi sebuah syarikat yang ditubuhkan. Konsep kedua pula ialah menyusun, iaitu organisasi perlu menggabungkan pekerja individu dan semua bahan melalui satu struktur organisasi. Oleh itu, penerangan secara terperinci berkaitan dengan tugas utama, kuasa dan tanggungjawab setiap individu dalam organisasi juga diberikan. Seterusnya ialah konsep mengarah di mana setiap organisasi perlu memberi hala tuju kepada pekerja, iaitu memastikan para pekerja menjalankan tugasan mereka untuk mencapai matlamat organisasi. Menyelaras pula membawa makna organisasi hendaklah menyesuaikan sumber yang ada dengan kerjaya supaya sejajar dengan matlamat organisasi. Konsep terakhir pula ialah mengawal. Proses ini memberi penekanan terhadap pemantauan kemajuan setiap rancangan yang telah diutarakan dengan cara membuat penilaian dan seterusnya membuat pembetulan bagi setiap kesilapan sekiranya perlu. Ciri yang terdapat dalam teori Fayol ini adalah terbahagi pada 3 pecahan utama: struktur organisasi, kuasa dalam organisasi dan tingkah laku organisasi. Dalam struktur organisasi pula meliputi skala change, unity of command, unity of direction, division of labor, order dan yang terakhir adalah span of control. Bagi kuasa dalam organisasi yang meliputi pemusatan yang menerangkan bahawa organisasi akan lebih efektif apabila pengurusan pusat mempunyai kawalan dalam membuat keputusan. Kekuasaan dan tanggungjawab pula memberi fokus pada ciri-ciri peribadi seorang pengurus. Disiplin juga ditekankan dalam prinsip ini. Pecahan terakhir ialah tingkah laku organisasi, iaitu penyelarasan antara keperluan individu dan keperluan umum organisasi. Inisiatif pula melihat kepada seorang pengurus yang mampu mengawasi kaki tangan, meletakkan nilai dan matlamat yang tinggi. Prinsip terakhir pula ialah semangat kerja harus diterapkan dalam organisasi. Andaian teori terbagi kepada 3 sudut komunikasi. Pertama, arah aliran komunikasi ialah dari atas ke bawah yang merupakan pengurusan berkomunikasi dengan subordinat dan sebaliknya. Arah yang dikemukakan adalah berbentuk vertikal dengan cara komunikasi mengikut carta organisasi. Manakala saluran komunikasi yang digunakan pula adalah secara bersemuka, saluran bertulis seperti surat dan melalui perantaraan seperti penggunaan telefon dan komputer. Gaya komunikasi yang ditunjukkan pula lebih kepada bentuk formal, contohnya apabila berkomunikasi dengan pengurus menggunakan kata ganti nama seperti bos ataupun tuan. Pada masa kini, setengah teori klasik ini masih relevan diguna pakai dalam sesebuah organisasi. Antaranya ialah skala change. Organisasi pejabat daerah seratuk disusun dalam bentuk hierarki vertikal. Komunikasi pula dihadkan kepada aliran vertikal dan pegawai yang berjawatan tinggi adalah berada di atas dan pekerja rendah berada dalam hierarki paling bawah dalam carta organisasi. Di samping itu, unity of command juga masih diamalkan dengan memberikan arahan melalui seorang ketua sahaja bagi mengelak pencanggahan arahan. Selain itu, prinsip persamaan juga masih diamalkan dalam pemberian bonus dan imbuhan kepada kaki tangan, dan jumlah imbuhan dan bonus adalah sebagai penanda aras bagi mengukur prestasi kerja kaki tangan. Namun begitu, terdapat kritikan terhadap teori ini, terutamanya bagi prinsip skala change. Hal tersebut disebabkan susunan yang berbentuk hierarki vertikal dan aliran komunikasi secara vertikal menyebabkan kaki tangan bawahan sukar menyuarakan pendapat kepada pihak pengurusan. Bagi Division of Labor pula, kami berpendapat bahawa pengurusan dalam kerja menyebabkan kaki tangan sukar mempelajari bidang kerja yang baru, menjadikan kaki tangan hanya fokus kepada kerja hakiki ataupun tugasan sendiri sahaja dan kemahiran kaki tangan adalah terhad.
Prinsip order pula tidak sesuai digunakan dalam organisasi pada masa kini kerana tempoh pelantikan kaki tangan adalah singkat dan menyebabkan kaki tangan tidak dapat menunjukkan prestasi sebenar mereka kerana tahap kemampuan seseorang pekerja adalah berbeza. Dalam prinsip persamaan, equity pula wujudnya ketidakadilan dalam pemberian ganjaran. Hal ini kerana ganjaran yang diberikan adalah sama dan tidak berpasti kepada tanggungjawab dalam bidang kerja masing-masing. Secara ringkasnya dapat kita simpulkan bahawa sebahagian teori yang diutarakan oleh Henry Fayol masih relevan dijadikan sebagai panduan dalam urusan pentadbiran sesebuah organisasi. Ia juga membantu dalam mencapai matlamat organisasi dan seterusnya memberi manfaat kepada pekerja. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.